Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan pengacara majlis, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat sedang jemaah, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita walladzi, dan orang-orang yang amanu, yang beriman, wattaba'athum, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka, dzurriyyatuhum biimanin, dengan penuh keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan hubungkan dengan anak-anak cucu mereka, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun daripada amalan mereka. Kullum ri'in bima kasaba rahin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Baik, di dalam ayat ini tuan-tuan, surah At-Tur ayat yang ke-21, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang golongan yang beriman dan anak cucu mereka akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Maknanya apa? Maknanya yang kita duk menikah ni, yang kita duk bersuami, beristeri, beranak, bercucu ni bukan sia-sia. Bukan kata asa-asa kata menikah boleh buat kenuri, bagi bunga telur, kuih baulu, campur dengan kuih loyang, cucuk peneram sikit, selesailah kenuri tu. Pakat buat pelamin, buh silat kat depan tu pula, kompang pula. Ni menikah kita ni. Dulu-dulu lah tak ada kot. Lah nikah jabat agama jimat. Dia siapa nak menikah lah elok. 4-5 orang. Dulu jenuh satu kampung tak panggil kata lah, tak ada siapa kata Covid nak kata apa. Kenuri pun tak panggil pun tak apa lah. Dulu jangan kalau kenuri tak panggil siap. Ada ubi ada bah. Betul ada ubi ada bah. Ada ubi ada batas, ada lori ada bah, ada hari boleh aku balas. Tak apa, tak panggil aku mai kenuri hang. Tunggu, nak aku menikah aku tak panggil hang pula. Lah ni kalau tak jemput kenuri, tak jemput pergi nikah, tak ada siapa katalah. Tiba-tiba keluar dalam Facebook, buat peace dengan lelaki dia. Bila masa abang menikah? Kemarin. Tuan-tuan, yang kita duk menikah ni, benda tu bukan benda setakat di dunia. Dia membawa sampai akhirat. Urusan nikah ni, urusan berumah tangga, pasal anak, pasal cucu, pasal apa semua ni, perkara itu akan berhubung kait dengan kita sampai hari kiamat. Sebab tu kita tak payah nak rasa sedih ke anak mati ke suami mati, tak payah nak rasa sedih. Isteri mati berteriak berbuta, duduk bawah rumah teriak buta. Kasim selamat. Teriak siapa combi ada. Mai Penang insya-Allah ada combi. Teriak.
Nak teriak pasal apa kalau kita orang baik nanti jumpa balik dalam syurga? Apa masalah? Dalam syurga tak ada masalah apa. Yang banyak masalah ni tuan-tuan dalam dunia. Dalam dunia banyak masalah. Main masjid kasut hilang. Masalah. Tak main dah. Tobat tak main dah. Tapi masjid Adin malah. Kasut hilang 4 kali. Mereka akan main nak mayang, main nak curi kasut. Taklah, marah ke orang siapa orang curi kasut hang. Marah masjid siapa? Masjid tak salah. Yalah memang masjid tak salah. Pergi kasut hilang tu cuba hang tengok dia macam mana. Oh marah. Susah apa takut kalau kasut hilang? Takut apa? Tak usah main pakai kasut. Tak hilang. Naik motor terlambat kaki ayam masalah. Tak apa nak curi. Tak ada kasut. Kalau hang cerdik, hang curi kasut orang, dapat kasut. Oh banyak hang curi selama ni ya. Pasal kasut hilang tak mau main masalah betul. Sebab apa masalah? Sebab dunia ini adalah tempat masalah. Dunia ni tempat ujian. Dunia ni tempat main-main. Dunia ni tempat tipu daya. Inilah yang dikatakan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Banyaknya ayat tentang dunia. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini dunia ni. Dunia adalah tempat masalah. Selesai satu masalah, mai masalah lain pula. Mai masalah lain pula, selesai masalah yang ni, mai masalah ni pula. Macam mana anak hang? Beranak lah. Alhamdulillah selesai masalah. Dia beranak berapa? Pukul 12 malam, kira lama. Dia duduk sakit 8 jam ada. Selesai masalah. Selesai kan masalah? Tak selesai lagi budak kuat teriak lah. Hari tu selesai beranak je. Tapi ni cucu Hamai ni kuat teriak. Dah boh dah nama Ahmad Al-Bab. Lagi kuat teriak Ustaz. Pasal apa? Pasal inilah nama dia dunia. Mana tempat tak ada masalah? Syurga. Sebab tu target kita syurga. Bukan target kita dunia ni. Dunia ni apa ada tuan-tuan ni. Tempat kita buat ibadat ni. Tempat kita diuji saja. Yang kita betul-betul target kebahagiaan kita dalam syurga. Sebab itu bila kita dah duduk dalam dunia, kita tak dapat lari daripada masalah, kita tak boleh lari daripada percubaan, kita tak boleh lari daripada apa benda pun yang menjadikan kita ini kadang-kadang sedih, kadang-kadang gundah, kadang-kadang gelisah. Takkan dapat lari. Termasuklah di dalam bab rumah tangga ni tuan-tuan. Takkan kita dapat lari daripada masalah. Kita kata anak kita menikah lah, alhamdulillah Ustaz, nak darah saya selesai satu masalah. Satu masalah. Ni apa masalah lain pula? Menantu pula dia Ustaz. Allah. Jadi lagu mana? Menantu hantu Ustaz. Pas nikah langsung dia tak bagi balik rumah tengok saya. Mana ada balik 8 bulan telefon apa benda. Salah yang tu pula. Inilah yang dia sebut sebagai ujian. Dunia adalah tempat ujian. Ada 4 benda ni akan mai jumpa kita ni. Setiap hari. Setiap hari ni akan mai jumpa kita 4 hari. Apa dia? Pertama, nikmat. Nikmat akan mai jumpa kita. Tiap-tiap hari dia mai. Setiap satu saat kita ni tuan-tuan, nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Ni nikmat masa ni. Wal asr ni. Nikmat masa. Nikmat ni. Setiap satu detik tu nikmat. Telan aliok nikmat. Kelip mata pun nikmat. Darah duk berjalan nikmat. Jantung duk berdegup sekarang ni pun nikmat. Buah pinggang duk cuci darah sekarang ni pun nikmat. Cuma kita tak nampak nikmat tu. Padahal nikmat tu ada dalam badan kita. Cuba tuan-tuan tengok mesin basuh. Dia basuh kain. Mai anak malas basuh kasut. Dia lempak dalam mesin basuh. 2 pasang je. Tapi dia masuk dalam mesin basuh. Bergegar pergi ke depan. Bombang. Loh, awak tu mesin basuh hang tu.
Aiman lah tu. Malah gibuh lah mesin basuh budak tu. Pasal apa? Pasal dia duk proses. Duk bunyi tu. Bumang. Cuba tuan-tuan tengok. Petang ni kita makan laksa. Petang tadi kita makan laksa. Lah, perut kita duk proses laksa tu. Agak-agak bunyi lah perut. Elok ada proses. Sat jadi darah. Hak pi jadi ayak. Sat jadi zat. Sat lagi jadi najis. Sat lagi jadi benda ni. Elok tak bunyi apa pun perut. Cuba bayangkan perut kita proses. Bunyi je mana. Agak-agak perut tu imam ni bunyi apa? Si ada mikrofon lagi tu. Speaker, mic lagi. Buatnya dia makan chicken chop. Sikit punya keras ke daging tu. Apa tu imam makan tu teruk sangat tu. Hak kita pula duk makan laksa je belakang tu. Lembut je. Lembut lah. Tapi tak. Perut kita tu proses dengan baik. Jantung kita dengan baik berjalan satu baik. Tu nikmat. Tapi orang tak nampak nikmat tu. Orang tak perasan nikmat tu. Sebab tu kita ni dianjurkan bersyukur. Asal dapat nikmat, syukur. Alhamdulillah. Mana ada nikmat? Ustaz, hari ni saya tak makan apa lagi. Ustaz, makan biskut 4 segi je. Hei, hang dapat nikmat jantung, hang dapat nikmat darah, hang dapat nikmat telan eliok. Bayangkan hang tak dapat nikmat, kelip mata. Bayang kalau mata tak boleh kelip. Agak-agak ada orang nak minang kat nak. Main minang anak kat nak, mata tak kelip. Mana anak darah nak ni? Main hantar ayak jegi mata. Nama apa? Latifah. Agak-agak jadi tak? Takut. Tak jadi ni. Hantu apa tak kelip langsung mata. Dengan sebab berkelip itulah tuan-tuan, mata boleh berehat, itulah nama nikmat. Yang kedua, apa yang kita jumpa dalam dunia ni? Bala. Yang kita jumpa nombor 2 ni, bala. Main ke masjid, duk ikut belakang lori, pecah pula cermin kereta depan. Batu jatuh tu, pram, pecah. Bala pula. Sampai di masjid pun tak apalah nak dengar ceramah punya pasal. Pecah cermin pun tak apalah. Licin pula kat situ, kedebuk pula jatuh. Bala pula kena. Apa yang kita nak bila dapat bala? Sabar. Balik rumah kata leha cermin kereta kena batu dia meletup. Besok tukar mai. Siapa? Tak apa, abang bergam tengoklah. Boleh bang, tak apa, agak dah dia melekat elok dah. Itu abang tadi kata jatuh kat masjid, jatuh licin, tak perasan. Itu punggung kena. Ada sikit. Ada minyak cat kapak lah. Embuh cat kapak atas punggung. Selesai. Sabarlah. Pasal benda ni akan jumpa pada kita. Hari ni apa bala yang sampai pada kita? Akan sampai. Yang ketiga, apa yang akan sampai pada kita? Yang akan sampai pada kita ialah ibadat. Kita dapat berbuat ibadat. Alhamdulillah boleh main semayang. Alhamdulillah boleh semayang Jumaat. Tuan-tuan hari ni boleh semayang Jumaat lega. Ada orang lain tak boleh semayang. Rela tunggu kat pintu pagar. Penuh. Balik tuan-tuan. Pergi Maidin tak penuh pula. Tuan-tuan dapat ibadat, syukur pada Allah. Yang keempat, apa yang kita buat hari ni? Maksiat. Kalau dapat ibadat, apa yang kita nak? Alhamdulillah, syukur. Kalau hari ni buat maksiat, apa kena buat? Taubat. Ustaz, saya hari ni tak buat maksiat. Oh, tak ada buat maksiat apa? Tak ada, saya kan ada makwa. Maksud abang, maksiat ni kalau berjalan dengan markah, raba dia baru maksiat. Duduklah kereta beromen baru maksiat. Saya tak ada maksiat apa, Ustaz, saya pun tua dah. Oh, hang faham maksiat tu beromen. Tadi hang bawa naik kereta, orang depan tu belok kiri tak bagi signal. Hang maki dah. Bodoh, tu ada signal tu pakailah. Ramjadah betul nampak. Itulah maksiat. Dia ingat maksiat ni beromen dulu, khaluat tu maksiat. Maksiat tu. Membazir tu maksiat.
Lawan Tuhan, sesuatu perbuatan yang derhaka pada Allah Ta'ala, maksiat lah. Maksiat itu derhaka pada Tuhan. Kita akan jumpa tuan-tuan. Sebab tu bila kita ni buat maksiat pada Allah Ta'ala, derhaka ni, taubat. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah kata, besar mana pun dosa hang, aku ampun, selagi mana kau tak syirik pada Allah. Sebab Allah ni maha pengampun, Allah ni maha mengasihani. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, balik pada surah At-Tur ayat 21. Bila Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ, dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka itu, zurriyatuhum, daripada zuriat mereka, biimanin, yang beriman, alhaqna bihim zurriyatahum, kami akan himpunkan mereka balik dalam syurga. Duk baliklah syurga. Ingat tak dekat arwah mak? Ingat? Kalau gitu kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, mudah-mudahan boleh jumpa balik dalam syurga. Teringat balik dah dekat anak kita. Ingat ustaz, anak saya tu meninggal umur 10 tahun. Kalau gitu Abang Haji jadi orang baik-baik, nanti boleh jumpa balik anak-anak dalam syurga. Dan inilah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan dalam dunia ni tuan-tuan bersifat sementara. Kebahagiaan dalam dunia ni bukan hakiki. Walaupun manusia sibuk mencari bahagia. Ada orang yang mencari bahagia nu panjat gunung. Seksa tuan-tuan panjat gunung. Bawa segala alat, bawa segala barang, panjat gunung nu. Pasal apa? Nak sampai di atas, bila sampai di puncak, dia rasa dia bahagia sangat. Kita pun heran. Loh, awaklah hampir panjat gunung punya tinggi, hang tak takut jatuh ke? Hang tak takut gayat ke? Masjid kampung kita tu 3 je anak tangga, hang tak larat panjat no. Hak gunung berbatu-batu hang boleh panjat. Nampak macam mana dia bahagia? Tuan-tuan tu saya kata apa ya? Hang tak pernah panjat gunung. Hang tak pernah sampai di puncak, kalau hang tahu baru hang sampai baru hang tahu. Rupanya tuan-tuan, bila dia naik gunung tu, Masya Allah, kepuasan dia dapat, bahagia sangat. Tulis pula nama atas batu tu, Kazim was here. Dia pun start nak turun. Bila nak turun tuan-tuan, letih balik. Penat balik, tergelincir, jatuh terduduk atas batu pula, rehat sebulan. Itulah bahagia. Bahagia yang kita dapat dalam dunia ni tuan-tuan, akan berakhir dengan keletihan. Saya duduk di Ipoh. Nak pergi Pulau Pangkor. Lah, Pulau Pangkor, pulau bebas cukai. Tak payah pergi Langkawi lah. Kat Pangkor mau bebas cukai. Okey, saya nak berehat di Pulau Pangkor. Naik kereta. Nak rehat ni penat tuan-tuan. Oh, habis PKP je, pergi rehat. Contoh. Duduk tepi pantai nak rehat. Tuan-tuan tahu tak, daripada Ipoh, nak pergi Pulau Pangkor tu, saya kena jumpa traffic light. 34 traffic light. Masuk gear, berhenti. Masuk gear, tak sampai gear 4, keluar. 34. Balik sekali lagi, 34 lagi. Duk ada 68 kali berhenti. Agak-agak boring. Itulah dunia. Jom tuan-tuan, kita pergi tempat sejuk, nama dia Cameron. Cari strawberry cicah dengan coklat. Jom cari jagung apa tu, hak manis, jagung susu apa. Jom tepi. Sejuk mak oi. Pi jam. Duk pun jam, balik turun pun jam. Dah lah sejuk nak terkencing pula. Jam pula. Tak mana bahagia dia. Sebab itu tuan-tuan, saya dah kata dah tadi, kebahagiaan yang hakiki ialah dalam syurga. Yang dalam dunia ni hanya bersifat sementara. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Walaupun dia bersifat sementara, itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kamu ini berpasang-pasangan. Dijadikan isteri kamu daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu rasa bahagia dengan dia,
supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan kepada kamu dua perasaan, mawaddatan wa rahmah, supaya kamu timbul perasaan keseronokan, ketenangan, kebahagiaan dan rahmah dengan kamu bersuami dan beristeri. Ni dia tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, apa tajuk malam ni bab rumah tangga ni apa? Saya 78 dah. Ada isteri tak?" Tak ada, Ustaz. Lepas tu tak boleh cerita bab ni. Tak boleh. Saya 78 dah. Apa yang abang ingat 78 tahun tak kahwin dah. Di sekolah saya tu 87 pun menikah. 87 Abang Haji. 86. Kaki betul dua, kaki tongkat, 4 kaki. Naik tangga ni berhenti setengah jam baru boleh sembahyang tu. Lepas menikah tak ada tongkat dah. Sungguh Azat tipu. Jadi siapa mengah-mengah ni main sekolah saya. Stok ramai makcik ramai duduk sekolah saya. Umur 68, 76. Opah-opah kalau Abang Haji angkat tangan kalau nak lah. InsyaAllah baru minggu lepas nikah 2 orang. Isteri, suami isteri 60. Nikah. PKP punya nikah. Nak nikah Abang Haji? Asa jodoh ada kot. Maji macam mana? Saya ikut je. Nikah. Ni kak nak kalau nak nikah, mai. Ada stok yang baru sampai ni. Umur 76 Abang Haji tu. Kak dapat untung kak package 4 dalam 1. Cik manis, darah tinggi, jantung, gaut semua dah. Gaut bengkak merni lo. Allahu Akbar. Jangan kita cakap tajuk ni tak sesuai dengan aku. Tajuk ni tak sesuai dengan aku tak kahwin lagi, aku budak sekolah lagi. Jangan kita cakap pula bahawa ni cerita apa. Ni Ustaz, saya nak menikah apa? Makcik dah umur 80, makcik tak fikir dah benda tu. Tak fikir apa Allah Ta'ala sebut. Hang boleh jumpa balik zuriat hang dalam syurga. Boleh jumpa balik mak bapak kita dalam syurga. Jumpa balik anak-anak kita dalam syurga. Tak mau jumpa dia pak? Nak? Kalau gitu kena cari jalan. Macam mana boleh jumpa balik zuriat dalam syurga? Yang sampai Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 22. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 22, 23, 24, 25 tu. Apa yang mereka akan dapat dalam syurga? Mereka makan makanan yang menyeronok, melazatkan. Mereka duduk di tempat yang menyeronokkan. Malah mereka boleh bertemu balik, duduk menyembang sama-sama mereka. Kita ni tuan-tuan kalau pergi umrah, nak bawa anak, nak bawa suami, bawa isteri. Boleh pergi seorang-seorang, cuba tanya dia, seronok. Abang Din tak bawa Kak Leha? Tak apa, dia jaga cucu. Tu seorang pergi umrah ni. Main umrah seorang. Seorang tak. Hari pertama dia gelak. Main hari ketiga dia tengok siling. Orang lain berjalan pegang, orang lain pergi dengan masjid berjalan dengan isteri, pergi tengok ladang kurma berjalan dengan isteri. Dia berjalan dengan siapa? Dia nak suami, dia nak isteri. Dia kalau boleh anak-anak lagi seronok. Makan nasi Arab tu ramai-ramai. Itu baru dalam dunia. Dalam syurga ni tuan-tuan, ni hakikat dia. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada gaduh di antara adik dengan kakak. Abang dengan adik tak ada gaduh. Dalam dunia ni berkumpul je bergaduh. Ni cuti sekolah ni, PKPB lah apa bala ni. Duk rumah anak-anak semua ni, cuba tengok apa ramai ada bergaduh. Yang nu kunci pintu, yang ni tak mau makan sekali, yang nu merajuk dengan kak, yang ni merajuk dengan adik. Dalam syurga tak ada merajuk-merajuk nikmat. Maka Allah Ta'ala ni cerita, kenapa kita ni boleh jumpa balik dalam syurga dengan anak-anak beranak ni, kena boleh jumpa balik ni. Yang ni yang kita nak baca ni. Apa rahsia yang membolehkan kita bertemu balik satu keluarga duduk dalam syurga? Apa rahsia yang kau buat dalam dunia sampai kita boleh jumpa balik, hidup balik satu keluarga dalam syurga?
Tuan-tuan yang saya hormati, balik pada ayat tadi Ar-Rum tadi. Allah Ta'ala sebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tuan-tuan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum. Tanda kekuasaan Allah ada pada diri kamu. Ni, ada pada diri kita ni. Ada yang kata tanda kekuasaan Allah ditunjuk huruf ni alif, alif, lam, lam, ha. Nampak ada Allah. Ada. Ada yang kata pula yang ni 18, yang ni 81, 99 nama Tuhan. Oi, macam-macam lah. Itu hak dia faham. Kalau nak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah, dari hujung rambut hang sampai hujung kaki ada tanda kekuasaan Tuhan. Apa dia? Tengok di hujung jari ni. Ni hujung jari kita ni. Cukup besar peranan ni. Allah Ta'ala jadi. Sebab tu bila kita makan, sunat kita ni tuan-tuan makan dengan jari. Pasal apa? Di sini ada enzim. Enzim inilah yang mencernakan makanan dalam perut. Enzim inilah yang menghadamkan makanan dalam perut. Enzim inilah yang lawan bakteria jahat. Akhirnya perut kita jadi sihat. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni tuan-tuan elok belakang. Sebab tu jangan dibuang ni. Jangan duk dibuang air-air ni. Biar air jari kita ni duk berjalan aktiviti dia macam biasa. Sebab hari ni tuan-tuan kita takut adanya benda-benda yang boleh menghilangkan air yang terdapat enzim ni. Enzim inilah tuan-tuan yang mematikan kuman secara semula jadi ni. Tapi sayang, bila ustaz cakap macam ni, orang akan tanya, ustaz kelulusan mana? Ustaz kelulusan mana? Cari jalan, tanya, apa benda yang boleh mematikan enzim ni? Akhirnya tangan kita tidak lagi ada enzim, dan akhirnya dia tidak boleh membasmi kuman bakteria secara semula jadi. Tanda-tanda kekuasaan Allah hebat. Sebab tu kena jadi ikhlas. Orang-orang yang terlibat dalam bidang perubatan, doktor-doktor Muslim, jadi ikhlas. Cerita yang sebetulnya, apa yang ada pada jari kau. Jangan duk sorok benda ni. Tanda kekuasaan Allah ni hebat tuan-tuan. Hujung rambut kita ni. Rambut saja pun tuan-tuan. Betul rambut sama hitam. Walaupun adanya ubat. Tapi DNA dia lain-lain. Orang boleh cam rambut ni. Ini rambut Haji Dolah ni. Beli nasi lemak, tu dia nasi. Dalam nasi lemak rambut panjang tu. Berapa panjangnya mau rambut siapa ni? Pontianak ni. Panjangnya. Kita boleh cek siapa punya tu. Tu. Satu badan kita ni ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Satu badan. Bukan setakat alif lam lam ha ya. Yang ni kita pun tak tahu ni alif lam lam ha. Siapa yang kata ni? Nak tengok daripada segi saintifik dia. Nak tengok daripada segi hebatnya ciptaan Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Belum masuk lagi tang suara. Berbilion manusia dalam dunia ni tuan-tuan. Suara tak sama. Kalau saya tak mai pun tuan-tuan. Orang pasang CD saja. Orang cam tu suara Ustaz Kazim. Sebab tu saya tak payah main pun tak apa. Tuan-tuan pun CD sudah. Pakai ramai-ramai duduk dengar. Kan? Siapa ceramah? Ustaz Kazim. Mana dia? Tu suara orang buta. Suara orang tak boleh tiru. Takkan sama. Ya. Takkan sama. Kalau sama pun sikit-sikit. Kalau sama pun sikit-sikit. Belum sampai je lagi labu. Belum sampai tu Haji. Nampak? Tu Haji Bakhil. Suara sama habis sikit. Sikit saja. Kamu ni amat. Kalau lembu dipakaikan gaun pun kau bilang cantik. Tu cerita labu labi. Suara Haji Bakhil. Sama sikit saja. Okay. Azura. Ada sinar di matamu. Macam kenal Ustaz. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tapi kita tak boleh nak ambil semua. Itu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Suara pun beza. Bayangkan cap jari tak sama. Gigi tak sama.
DNA tak sama, subhanallah. Hebat, kata Allah, pada diri kamu tu ada tanda kekuasaan Tuhan. Apalagi tanda kekuasaan Tuhan? Nun di langit. Lah ni tuan-tuan, pukul 8 ni, lagi 3 minit. Tadi je siang. Malam dah. Pi mana malam tu? Matahari tak ada. Ha? Dia pi mana? Matahari pi mana? Matahari dia timbul belah sana pula. Masalah Mekah cerah lagi. Tunggu belah England tengah cerah tu. Dia pusing lagu tu. Lagu mana dia pusing? Tak tahu. Boleh hang tahan. Matahari tu jangan turun. Oi, matahari jangan turun. Kami nak siang ni. Tak puas main bola ni. Kami nak main takraw ni. Tak. Hang tak boleh tahan. Tanda kekuasaan Allah Nun. Allah tunjuk di langit. Tanda kekuasaan Allah Nun. Ada dalam laut. Ikan saja macam-macam jenis. Belum masuk makanan lain, hidupan lain dalam laut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam laut tu ada arus yang sangat hebat. Dalam laut tu ada api lagi. Ada bertemu di antara dua lautan lagi. Allah sebut dalam Quran banyak tuan-tuan. Ada api di dasar laut. Dalam laut tu ada api. Sebab tu dulu ada satu orang besar. Dia ni terlibat dalam pencarian kapal terbang yang hilang. Hak 370. Dia terlibat secara langsung. Dia orang besar. Dia mai jumpa saya sebab isteri dia sakit. Pergi ke hospital jenuh lah. Tak mau lega lah apa semua. Tak apa, saya kata. Ustaz boleh tengok? Saya kata boleh lah. Dia bawa isteri dia mai jumpa saya. Nyembang. Ustaz, tak nak berubat isteri saya lah. Datuk kata, suruh tengok je. Jadi saya pun, tengok saya bodoh. Suruh tengok lah. Tak tahu pula suruh berubat lah. Dia suruh tengok. Saya lurus benda yang tadi, dia suruh tengok. Macam hari tu ada satu orang. Dia naik kereta. Dia main cari saya. Lepas tu, bila jumpa dengan saya naik motor, saya nak pergi Maidin, dia tahan saya. Dia tanya, mana rumah Ustaz Kazim? Saya kata, tu. Saya pergi Maidin. Balik Maidin, dia tunggu depan rumah. Bukan tadi kami tanya dia. Saya kata, tanya rumah, tak tanya Ustaz Kazim. Saya kata, bila tanya rumah, saya kata rumah, kalau tanya Ustaz Kazim mana? Saya. Kan? Kalau tanya rumah, tang situ. Mana faham, tak faham betul-betul ni. Baik, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, bila kita pakat duk cari tu, Ustaz, duk turun, menyelam, teropong pula. Bukan boleh menyelam lah. Menyelam, mampu yang tak. Kena lautan Hindi nak menyelam, mati lah kita. Bukan macam laut kita ni. Laut dalam tu, lautan. Hak kita ni laut. Cina Selatan tu laut. Selat Melaka tu laut. Lautan lain. Laut lain. Lautan lain. Dia kata dalam gelombang. Mai turun sekali dengan kapal selam tu. Bukan kapal selam tu. Cari tu dengan kapal selam kecil. Kalau kita turun, mati. Arus laju dalam tu. Dia kata, Ustaz, apa yang kita jumpa, Ustaz? Benda lain yang kita jumpa dalam laut tu, ada api, Ustaz. Duk keluar pada batu. Saya kata, benda tu ada dalam Quran. Tu, Ustaz. Dalam Quran sebut, hak di dalam tu ada api lagi, dalam mayang laut. Kami jumpa. Sebab tu orang hak terlibat dengan benda-benda ni, tuan-tuan, mereka makin dekat dengan Tuhan. Makin cari Tuhan. Pasal mereka jumpa kekuasaan Tuhan. Dia bukan memang cari benda lain, tapi Allah tunjuk benda lain. Makin dekat mereka dengan Tuhan. Sebab tu orang yang mengkaji kekuasaan Allah, dia akan makin dekat dengan Tuhan. Dia makin rapik dengan Tuhan. Dia tak berani. Masalah dia, tuan-tuan, orang yang ni kenapa makin jauh dengan Allah? Pasal Quran jarang baca, pasal dia jalan kurang, menggembara dia kurang. Bila dia duk cokong, tak pergi mana-mana, tuan-tuan, dia tak tahu apa. Tapi kalau dia berjalan, tanya pada pilot yang bawa kapal terbang, dia akan nampak tanda kekuasaan di sana.
Tanya kepada nakhoda kapal, kapten kapal. Dia nampak kekuasaan di lautan. Tanya pada penyelam di laut. Dia nampak tanda kekuasaan Allah di laut. Tanyalah pada orang yang daki gunung. Dia nampak kekuasaan Allah di atas gunung. Tanyalah tuan-tuan kepada orang yang terlibat ni. Dia akan nampak di mana-mana pun ada tanda kekuasaan Allah. Tetapi dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala kata, tanda kekuasaan Allah salah satunya berada dalam rumah kita. Nama dia apa? Suami dan isteri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang ni yang kita tak nampak. Kita duk nampak atas gunung, atas bukit, dekat nu dapat kekuasaan Allah tu. Hak isteri kita tu tak nampak tanda kekuasaan Tuhan. Kak Leha tak nampak Abang Bidin ni tanda kekuasaan Tuhan. Dia bagi kat kita. Daripada tak ada perasaan jadi ada perasaan. Daripada seorang Allah jadikan berdua. Daripada berdua Allah jadikan beranak pinak. Daripada beranak pinak terbit cucu tu pula. Yang ini tanda-tanda kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tadi petang ada satu radio telefon. Dia kata, Ustaz, macam mana kita ni nak bahagia dalam rumah tangga? Tengah duk hujan telefon. Saya kata, mau sama peti ke mati aku guna pula ni. Duk pumpang ni. Dia tanya macam mana nak bahagia Ustaz, suami isteri. Saya kata senang je. Enjoy. Enjoy your life. Saya kata. Kak nak, oi, enjoy ni. Bukan pergi batu Ferengi tu, pakai bikini, terjun dalam laut. Buat apa kat nak? Enjoy. Bukan. Orang kita faham enjoy tu, nyanyi-nyanyi, karaoke-karaoke, karok-karok. Itu faham enjoy. Enjoy tu pergi makan-makan, seronok-seronok, kelabing-kelabing. Tu bukan enjoy. Enjoy your life, menikmati hidup kau. Seronok dengan hidup kau. Rasa bahagia dengan hidup kau. Contohnya Ustaz. Contohnya awak, saya kata. Contohnya DJ yang bercakap sekarang ni. DJ kerja apa? Kerja DJ. Bagaimana nak dapat keseronokan dalam bekerja sebagai DJ? Enjoy sebagai pekerjaan, nama dia DJ. Seronok kerja DJ, bahagia kerja DJ, buat persiapan, bagi maklumat pada pendengar, bagi pendengar suka dengan kita. Besok nak kerja lagi, lusa nak kerja lagi, nak cari hiburan yang terbaik, lagu yang menggembirakan. Lama-lama kita jadi seronok walaupun kita duduk dalam konti radio saja. Tuan-tuan, duduk dalam konti tak seronok. Bagi orang yang tak minat. Betul ya tuan-tuan? Dia ada satu mic sini, ada mic sini, mic sini. Lepas tu gelap, tu cermin. Orang dulu lelang, bye-bye. Kan yang buat apa? Saya duk pergi stesen radio hak besar di KL no. Di Bukit Jalil. Hak nu radio Melayu, hak nu radio Tamiraga pula. Ni radio Cina apa nu, radio orang asli pula. Lagi kecil tuan-tuan. Duk dalam cermin tu tang sama-sama depa dua orang, 2-3 orang aja. Kalau kita rasa tak enjoy, tak seronok. Tapi kalau kita menikmati pekerjaan tu, kita jadi seronok. Saya kata, saya bagi contoh, saya sebagai penceramah. Saya enjoy dengan jawatan saya sebagai penceramah. Sakit. Kau bagi aku mikrofon. Sehat. Sebab seronok bila bercakap. Sebab tu saya pesan kat driver saya, kalau saya sakit, bagi mic. Ubat saya, mikrofon. Ada orang tak faham, dia kata, Ustaz, mic tu nak rebuih dulu ke? Macam mana? Pulang kan? Rebuih pun boleh. Apa buat? Pulang lah. Bodoh betul orang kata. Orang kata lain, dia faham kot lain, payah entah orang bodoh. Pasal apa? Pasal saya enjoy dengan berceramah. Cuba kita tengok Tok Bilal. Dia enjoy dengan jawatan Bilal dia. Dia jadi seronok. Tak sabar nak bang besok ni. Tak sabar ni. 5.50 nak bang subuh. Sebab tu ada yang bang asar. Pukul 3.40. Asar 3.40. Tak sabar. Dia tidur tuan. Tidur tengok 3.20. Ya Allah, masuk waktu dah. Start motor lari.
Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbangkit pengurusi masjid. 3.40 dia bangsa apa? Sudah. Minat. Pengurusi pun minat juga. Naik motor, topo mai. Bodoh kan? Tengoklah baru 3.41. Satu kampung dengar. Terus letak jawatan. Sabarlah pengurusi pun. Waktu dia duduk bang tu, bisik. Belum masuk. Sila, ampun. Tak apa, mak, tak apa. Relax. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujian suara. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi orang kampung faham, mereka testing. Nampak tak? Yang Kak Bedah tadi di rumah punya terkejut 3-4 dah hasak dah. Mereka testing, terkejut mangah. Tak terkejut lah. Tok Bilal silap bang tadi tak terasa dah lah. Itulah cara dia. Setengah orang tak reti. Hang bodoh ke apa? Satu kampung dengar. Hang bodoh ke apa? Lah Bilal bodoh. Dia tak. Cuba duduk tenang-tenang hidup tuan. Bila kita enjoy dengan apa yang kita buat, pekerjaan kita sekarang, kita akan rasa bahagia. Saya rasa bahagia cakap. Walaupun cakap seorang-seorang dalam Facebook. Facebook live bukan cakap ramai-ramai yang kita sekarang, cakap seorang-seorang. Seronok. Seronok cakap. Pasal apa? Pasal itu kegemaran. Maka begitulah tuan-tuan. Macam mana nak rasa seronok dengan isteri, macam mana nak rasa seronok dengan suami, dengan anak-anak kita, enjoy. Ni bercakap pun kurang dengan isteri. Sunyilah rumah. Balik masjid, buka baju Melayu, sangkut, buka paku. Buang kem plekat, ganti seluar jeruk. Tengok TV. Isteri tengok, baliklah orang tua ni. Panjang tengkok. Dia duduk serika baju dia. Orang serika baju. Nak bahagia apa? Lagi tidur. Suami tidur atas kusen. Pinyandai kat bantai kusen tu. Tidur kaki. Isteri masuk dalam bilik tidur. Nak seronok apa? Tak seronok. Cakap tak? Ada juga cakap, isteri tengok-tengok lelaki balik, terpa mai. Ustaz Razin kata apa? Muka tak tengok lelaki. Lelaki duduk tengok TV, dia dah lipat kain. Ustaz Razin kata apa dia? Boleh lah. Kan nyimbang. Tahu lah dia kata apa? Kira terang, dia kata. Tahu lah dia kata apa? Orang muda, terang lah. Tahulah dia kata apa. Orang nampak tuan-tuan tu. Mula nak derah tu. Nak kata apa dia bukan dengar. Dia duduk tidur belakang tu. Tu je dia kata kira terang, jelas. Terang, jelas. Jenis cakap suami isteri ni tak mau cakap tentang muka. Macam mana? Dah tua tak air. Tua lagi kena rapat. Kalau dulu masa mula-mula menikah, sat-sat telefon. Bang, kat mana? Bang, kat mana? Takut orang ketuk pintu. Isteri duduk kat sahabat berenam, takut untuk ni. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bula-bula sungai besar sahabat berenam, hantu main ketuk pintu. Macam nak reban pintu ketuk. Orang pakai telefon saya. Apa tu Ustaz? Mana saya tahu? Saya bukan orang sahabat berenam. Saya orang ripuh. Duk kalau dia main belah kita, kalau buat lagu mana Ustaz? Buka. Alah, dia orang ketuk. Aduh, macam-macam tuan. Dia ketuk pintu macam nak reban. Saya tanya kawan saya, betul ya? Dia kata, betul Ustaz. Mak dia kena. Pukul 3 pagi. Pom. Tu. Tak pakat, tak buka. Takut. Pergi orang pula. Pom. Dah semalam dia hantar WhatsApp pula. Kena tangkap dah. Satu ustaz tangkap dah. Hantar naik kapal balik kampung dah. Hebat tuan. Nah, minta ayam putih dalam WhatsApp. Hang nak apa? Ayam putih. Ayam kala-kala boleh tak? Boleh tak, tapi hak sedap ayam putih. Oh, sudah tuan-tuan. Hantu minta ayam putih. Biar betul minta ni. Subhanallah, masya-Allah. Jom kita nyembang dengan isteri kita. Jadilah isteri, jadilah suami yang peramah dengan mereka.
Pasal apa yang buat muka kelak dengan isteri? Dengan kawan, muka bukan menceria. Mai balik rumah kelak. Bila isteri masak jamu semua, yang ni ya. Tak? Dah tak beli nak masak macam mana? Cara nyembang. Cubalah. Sedapnya. Telok lah lehau. Janji melap. Kan seronok. Perangai kita dia suka cari benda hak tak ada. Kan goreng mana? Abang ada 4 jenis lauk bang. Gulai pun ada, sup pun ada, sayur pun ada, cabai pun. Abang duk tanya juga hak tak ada. Perangai kita lagu tu nak kata apa? Boleh tak tuan-tuan kita raikan, akak-akak raikan pemberian suami kita walaupun kecil, raikan dia. Dia bagi kat kita cincin kecil je. Gelang kecil je. Anggap besar gelang tu. Ya Allah bang, macam tak tahu nak gelang. Cute sangat bang. Ingat apa beli pulut dakap? Pulut dakap Allah Ta'ang lah. Allah mas tengah mahal. Dia berkata mas turun. Memanglah turun 200 lebih. Cubalah. Ya Allah bang, cantik sangat. Ya Allah cantiknya. Jangan ambil gambar bang, nanti kat mak. Tak seronok entah. Ini duk peleceh lah. Kecil. Ni kalau tak tahu mana, cari tak jumpa ni. Bila kita nak rasa enjoy? Enjoy lah. Orang main jumpa saya, satu makcik main jumpa saya, laki nak menikah lain. Hari ni saya tukar nombor telefon, padan muka. Tak larat lah. Orang duk cari, saya tak larat. Kadang-kadang saya tak boleh tidur malam, duk fikir masalah orang. Aduh. Jadi stres. Tu yang kadang saya tak tidur malam, pukul 3 pagi duk tulis Facebook. Pukul 4 pagi duk tulis Facebook. Macam-macam gambar saya hantar. Ustaz tak tidur Dok. Awak? Biasa. Tak boleh. Apa yang dia main pada siang, dia main ingat balik belah malam. Saya pula kena pergi jumpa doktor pula tuan. Macam mana nak turn off benda ni, switch off benda ni. Nak kena switch off balik. Nak bagi shutdown macam mana? Tak boleh nak shutdown. Duk on je tuan. Duk teringat. Ada satu lelaki-lelaki tu mai dia kata, Ustaz bagi sebab kenapa saya bukan Imam Mahdi. Sudah tuan. Kalaulah saya kata bukan Imam Mahdi pun agak-agak dia support saya tuan. Tengok dia ni kaki brutal macam ni. Lah, ada orang cakap abang bukan Imam Mahdi ke? Pasal dia cakap saya main jumpa ustaz. Dia pun tak percaya. Tapi nampak gaya, nampak ada. Kalau saya kata tak ada, sepok tuan. Tengok mata merah. Ni cakore mana pula dia balon mata merah sangat ni. Saya tengok dahi luar tu nampak gaya ada, bulu kening tebal bercantum pula ada. Yang ni ustaz saya nak. Tak ni ya. Abang saya mana? Saya orang Cemur. Cemur. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai. Yang tu silap abang. Imam Mahdi cakap Arab. Makna saya bukan. Abang tak cakap Arab. Bukan. Pergi balik. Sampai lah saya doa lagi. Ya Allah. Janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Buatnya dia masuk setahun tuan-tuan. Tahun depan dia main pula. Ya Habibi, ya Maulana. Mampu tuan-tuan. Anak Imam Mahdi. Mampu kita. Apa pula alasan saya nak pergi tuan-tuan. Dia main. Dia kata ustaz. Orang lelaki ni memang ustaz no, tak boleh tengok ada licin ustaz no. Gatai ustaz kan. Dia buat lembik tengkuk depan saya tu. Dia bila cakap tu, dia goyang kepala tu yang mengganggu pemikiran saya. Dia macam mengejek tau. Orang lelaki ni memang tak cukup seorang kan? Hanya tu. Pantang tengok ada licin kan? Kan? Ustaz kan? Oh saya lupa. Ustaz pun lelaki. Aku geram. Saya geram. Apa kena-mengena saya dengan suami dia entah. Dia boleh cakap. Oh saya terlupa. Ustaz pun lelaki kan? Nampak tu. Ui, panas tak. Sabar. Apa masalah akak ni? Tak payahlah goyang-goyang kepala tu kau. Saya bukan suami akak. Apa masalah akak? Suami akak nak kahwin lain. Suami akak dah kahwin lain. Cuba cakap. Dah kahwin belum?
Belum. Tengah nak berkata nak kahwin lain. Cakap lah belum. Tak payah nak geleng-geleng kepala macam tu. Maknanya belum kahwin. Belum. Kalau gitu, akak ceritalah suami akak belum kahwin. Kalau belum kahwin, saya ajar. Macam mana tak nak bagi suami kahwin lain. Kalau dah kahwin, saya nak ajar. Macam mana nak berhadapan dengan suami yang dah kahwin lain. Kan senang hidup. Ustaz, suami saya nak kahwin lain. Saya tak izinkan. Apa pendapat Ustaz? Kan senang. Tak payah geleng-geleng kepala depan saya ngejek-ngejek. Kak, makhluk yang paling senang nak dibela dalam dunia ni, Kak, suami Kak. Bela beruk pun susah. Lagi tambat, lagi menjerit. Gigit orang. Jarang kita dengar suami gigit orang, Kak. Bela kucing, berak merata. Kencing merata. Masuk dalam rumah, bau kancing. Akak bela suami, elok dia ke jamban, Kak. Tak susah mana, Kak. Benda yang paling senang dibela suami. Kalau akak paling takut suami akak kahwin dua, akak buat benda ni, dua benda ni. Pertama, bagi makan cukup-cukup. Memang akak masak, akak tak nak bagi dia makan. Kadang dia makan 2-3 periuk. Tu menteka darah, Kak. Kan makan tu buruk lantak. Menteka darah punya lelaki. Maksud saya, bagi makan kenyang-kenyang. Cukup-cukup. Dia minta bila-bila pun kau bagi. Itulah dia. Kau faham lah maksud ni. Dia minta tang bila pun bagi. Tang mana pun bagi. Ni bila dia minta, sak lah. Budak teriak ni. Kan, so Jumaat, sak lu kira dia ya. Satu kampung dengar oh. Kah dah lihat, oi. Sak dah tak apa budak dia teriak ni. Lu kira dia ya. Payah. Bagi kat dia. Sampai dia tak larat. Nak ni? Tak mau dah. Duduk dia diam. Tidur. Benar faham? Tak faham sudah kat nak weh. Selesai masalah bukan je susah orang tua-tua tu. Yang kedua, saya kata, tak nak bagi suami menikah lain. Dia pi mana pun ikut. Pi mana pun ikut. Pi masjid ikut. Naik motor sekali. Dia nak pi mana? Kau tak mau ikut, subuh kau tak nak ikut. Pukul 5.30 dia pergi subuh, ikut. Pergi apa dia nak sembahyang? Pergi. Masjid belah kanan. Dia kono belah kiri, pergi mana? Nak faham? Tak faham sudah. Kau pergi ikut dia. Habis sembahyang subuh, duduk atas motor dah. Tunggu lelaki. Saat lagi dia nak pergi mancin, ikut. Dia nak pergi mi udang, Sungai Dua, ikut. Dia nak pergi supermarket, ikut. Dia nak pergi tandas, ikut. Lagi mana bang? Tandas Ustaz. Ikut. Aku nak ke Jamban pun ikut. Sebab apa tuan-tuan? Berapa ramai lelaki yang bawa handphone dalam tandas? Dalam handphone dia duk WhatsApp dengan perempuan lain. Duk tengok mana. Pergi kursus ikut. Lama-lama dia tak ada nikah lain. Tu cara dia. Selesai masalah. Sebab tu saya kata tadi, abang-abang, kakak, enjoy. Macam mana nak enjoy dengan isteri kita, nak enjoy dengan suami kita? Pertama, ingat, suami kita, isteri kita itu Allah yang jodohkan. Saya balik buat FB Live malam tadi, pukul 10.30 sampai rumah. Isteri bagi WhatsApp. Abang baca ni, suara ni WhatsApp pak tau. Saya pun dengar. Sambil duduk tengok cucu. Cucu pula jenis susah tidur. Turun tok dia. Nak tanya sikit pendapat Datuk. Adakah jodoh bila kita ni berkenan dengan seorang perempuan, kita bawa perempuan tu balik jumpa mak kita, pak kita, mak pak tak mau. Mak pak tak berkenan. Lepas tu, mak pak kata kalau menikah juga, mak pak tak campur. Jadi anak ni nak juga pada perempuan tu menikah juga. Menikah, tak bahagia. Jadi nak soal tak, adakah tu jodoh? Adakah tu jodoh? Dia tanya. Itu sajalah soalan saya. Allahu Akbar. Tak tidur pula malam ni aku ni, duk fikir ni. Tu nama dia kalau dah jodoh. Baru ni saya ceramah di mana ke? Sungai Petani. Di Merbuk. 2 malam lepas di Merbuk. Ustaz tu tanya, Ustaz,
Ustaz ni tak pernah lari daripada cerita bab jodoh ya. Jadi malam ni pun saya nak tanya bab jodoh ya. Padahal tajuk dia sedekah. Tajuk ceramah tu sedekah. Tapi dalam forum tu dia tanya bab jodoh. Saya kata orang selalu kutuk saya. Ustaz Kazim ni tak ada cerita lain. Bab jodoh. Tak ada cerita lain ke dia boleh? Ni bab nikah je, bab jodoh je. Nak buat macam mana dah tajuk ceramah tu jodoh? Keluarga bahagia, penceramah Ustaz Kazim. Mencari jodoh, penceramah Ustaz Kazim. Takkan tajuknya kalau dah jodoh, saya nak cerita bab umrah. Jadi Ustaz boleh cerita dah, adakah jodoh itu adalah ditentukan oleh Tuhan? Silakan Ustaz. Sebenarnya umrah ini merupakan, itu kalau dah jodoh kan, kalau dah bodoh tuan ni. Orang tanya lain, hang jawab lain. Sopalah tadi soalan dia, adakah tu jodoh saya? Kalau jodoh saya, kenapa jodoh saya ni buruk? Saya jawab abang. Jawab balik, rakam balik jawab. Kita ni, Allah Ta'ala ni bagi kita pilihan. Ikhtiar. Kalau hang cari yang tu, hang dapatlah yang tu. Kalau hang cari yang ni, hang dapatlah style yang ni. Dah tahu dah mak tak suka. Dah tahu dah pak tak suka. Dah tahu dah Nabi kata cari yang beragama. Tapi abang tak mau tengok hak depan ni. Abang nak ikut hak abang punya. Abang berkerah nak nikah dengan dia juga. Memang dapatlah tu jodoh abang. Itulah jodoh. Tapi kalau kita nak supaya kita ni jadi bahagia, tanya mak. Jana mak, boleh tak? Okey ada orang ni mak. Ayah jana ayah. Ayah rasa dengan hang tak badan. Betul? Dengan ayah badan. Ini tolak tepi tuan-tuan. Ubat tak makan punya pak ni payah. Terlupakan ubat tu. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang paling penting sekali, tengok daripada sudut agama. Adakah dia ni memenuhi kriteria yang Nabi sebut? Beragama dan berakhlak. Agamanya bagus, perangainya bagus, nikahlah mudah-mudahan rumah tangga engkau diberkati oleh Allah. Okey Ustaz, saya nak juga dengan dia Ustaz. Memang perangai dia buruk Ustaz. Memang jantan ni perangai teruk. Tapi saya nak juga Ustaz. Sebab mata dia ceklat. Ni kontak lens kot. Tak, memang ceklat. Saya tengok lah. Oh. Sebab lain? Tak ada sebab lain. Sebab saya nak anak saya pun mata ceklat. Oh, pelik oh. Kita kata, carilah hak beragama sikit. Tak mau. Saya cadang lepas kita kahwin, saya nak bimbing dia. Jalan yang Allah redha. Elok-elok kau buat. Dia nak mata coklat. Okey, ada yang nak pilih pasal apa? Sebab muka tu macam Syahrukh Khan. Macam-macam perempuan tak saya jumpa ni. Ada yang pilih sebab bulu dada banyak. Dia kata bulu dada pada pusat naik sampai ke muka tak apa. Kalau anak bulu banyak, hutan lagi banyak bulu. Baby dengan dia pun cakap apa pun tak, bulu banyak. Ni bulu pun banyak, cakap pun banyak, pening pula. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu kalau kita kata itu jodoh Ustaz. Memang saya memang tolak dia Ustaz. Tapi tak tahu Ustaz, kahwin juga Ustaz, jodoh nak kata apa? Kalau begitu, layarilah rumah tangga kamu tadi mengikut jalan yang diredai oleh Allah. Ikut jalan Allah. Abang, saya kahwin dengan abang ni, mak tak suka tau. Saya cakap direct, abang pun tahu kan, mak tak suka kat abang. Terpaksa saya nak kahwin juga dengan abang, mak bagi, ayah bagi. Tapi ikutkan dia tak bagi abang tau. Abang boleh tak kita hidup, kita hormat mak kita buat baik dengan mak kita. Cari jalan macam mana nak diberkati. Leha kan, tahu kan, waktu abang bawa Leha jumpa mak hari tu, mak tengok muka Leha pun tak nak kan. Tapi abang tetap ambil Leha walaupun mak tak suka. Sekarang ni kita kena sukakan balik mak. Kena balik Leha baik dengan mak. Ubahlah perangai Leha yang tak elok tu. Kalau nak rumah tangga kita berkekalan Leha, apa yang perlu Leha lakukan abang? Hampir ambil mak di rumah, bawa dalam troli, tolak kat Tesco. Tiap-tiap hari lega orang tua pun minat Tesco. Maka kejalankanlah bahtera rumah tangga engkau itu mengikut jalan yang direda oleh Allah. Enjoy lah dengan jalan agama.
Nidahlah kahwin, mak tak suka, pak tak suka, semua tak suka, jalan agama pun tak diikut. Daripada bertudung, lepas menikah buka tudung. Tak semayang, tuan-tuan. Orang kata main semayang, tak semayang dia. Tak puasa. Tu macam mana nak dapat keseronokan dalam rumah tangga? Nanti bila kau dapat anak, anak kau akan menyusahkan kau. Dan tadi awal-awal ceramah saya tadi saya sebut, kita teringin sangat nak jumpa arwah mak duduk dalam syurga dengan kita. Nak duduk dengan arwah bapa kita, bertemu balik dengan pak kita dalam syurga. Saya tak pernah tengok bapa saya. Cerita ya. Tapi walaupun tak pernah tengok bapa saya boleh tengok gambar dia. Saya boleh tengok gambar. Ada gambar dia. Dia belah lembu. Pak saya ni belah lembu, belah kerbau. Dia tukir lembu. Tanduk kerbau tu dia punya besar. Dia ambil gambar sebelah motor Honda 50. Ada gambar dia. Pakai baju pagoda, pakai kain pelekat samping, seluar cukin dia ambil gambar. Mak saya kata, ni ayah. Nama dia Haji Elias bin Haji Cik Mat. Cik Mat bin Rauf. Ni, ayah. Ayah hang, tengok gambar hitam putih. Tapi tak boleh cakap. Ada orang tuan-tuan, langsung tak boleh kenal ayah dia. Gambar pun tak ada, apa pun tak ada. Tak teriнгin ke saya nak jumpa ayah saya ni dalam syurga? Teringin. Tuan-tuan, kita ni tak teringin ke jumpa anak kita umur 2 tahun kena demam, meninggal, demam panas? Teringin. Tak teringin ke kita ni jumpa balik duduk dalam keluarga, dalam syurga, nyembang satu keluarga, sampai ada orang lain dalam syurga mai singgah dekat kita, mai tanya kita, ni nak tanya lah mak ngah, hoi, macam mana, apa amalan mak ngah, pak ngah semua boleh berkumpul anak beranak dalam syurga ni, boleh abang tak? Apa yang mak ngah, pak ngah buat dalam syurga dulu, dalam dunia dulu, sampai boleh jumpa balik anak beranak dalam syurga. Yang ni soal jawab yang ditanya oleh orang dalam syurga. Dia tanya pada kita ni, yang dapat satu keluarga dalam syurga ni, dalam satu mahligai besar ni tuan-tuan, untuk kita, anak beranak kita. Maka orang yang duduk dalam syurga tadi jawab bersama dengan anak-anak dia jawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata mereka, waktu kami hidup dalam dunia dulu, kami ni, mak bapak ni, kami musyfiqin. Kami adalah musyfiqin. Sebab tu alhamdulillah Allah gantikan kami anak beranak duduk dalam syurga. Surah Tur ayat 26. Surah At-Tur ayat 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dia kata sebelum daripada ini, waktu kami di dunia dulu, kami adalah golongan musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Jadi saya dah ceramah ni tuan-tuan dah sejam lebih, sejam. Jadi malam ni kita dapat musyfiqin sudah abang. Apa dia musyfiqin? Musyfiqin ialah satu perasaan, satu kehendak tidak mau diazab di dalam neraka. Itu nama dia musyfiqin. Contoh, bila anak dara kita umur 15 tahun naik motor, pakai t-shirt, pakai seluar, tudung tak pakai, ambil kunci motor. Di mana tu, Siti? Keluar Asad. Yang keluar Asad. Pergi rumah Najwa Asad. Keluar boleh, tudung pakai. Sat je pun. Kalau tak mau pakai tu sah. Budak ni berjalan masuk dalam bilik tu, sambil duk jalan, bebai, keluar rumah. Tudung pakai, baju tak pakai pula. Pasal apa pakai lagu tu? Tadi suruh pakai tudung. Mau pakai tudung lah lah. Aku sepak kena budak ni lagi. Musyfiqin tu apa? Balik, masuk rumah, pakai tudung. Pakai tu anak dara lah. Pakai ketat-ketat tu. Anak dara pun masuk, pakai baju kurung, pakai tudung tu. Macam tu tak apa-apa bagi. Itu nama dia musyfiqin. Pukul 6 suku dah, balik sembahyang subuh. Tanya kat isteri, Aiman maghrib dah?
Tak tahu. Awak tak tahu pula kan pada pesan tadi sebelum abang pergi masjid, kejut dia. Ketuk pintu Aiman. Man? Man? Mayang belum Mayang? Tu nama dia Musyfiqin. 6 suku tak mayang apa lagi? Mayang? Garang. 6.20 main balik. Ketuk lagi. Mayang lagi. Lagi. Terajang pintu. Saya ingat rumah aku ni hotel. Aku suka nak makik gerobak. Oi, tuan-tuan. Besok dia pergi Maidin, beli jam. Ni jam loceng ni. 5.30 hang kunci. Bunyi loceng, hang semayang makik. Tu nama dia Musyfiqin. Handphone ada, hang tak set jam hang. Anak kita ada 2 handphone, satu Samsung, satu Samsung. Dua-dua tak kunci jam nak sembahyang subuh. Apa kejadah ni? Allah soal. Awak tak makin subuh, tak sedap. Tak sedap apa jam ada kat sini. Kejutlah. Boleh set lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu di rumah saya. Di rumah saya ada speaker. Setiap bilik budak ada speaker. Bang ya, setengah jam sebelum bang, saya pasang Quran. Menantu tak menantu, pasang Quran. Pasang nombor 5. Wow, pakat-pakit tegak kepala otak. Tambah PKP, masjid tutup. Tak apa, bayang rumah. Saya suruh anak nombor 3 bang. Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegar rumah. Dengan jiran, bangkit sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan tak mau pasang speaker? Pasang speaker. Masjid pasang speaker, kita pasang speaker. Pasang dalam bilik. Bagi dia berbangkit. Supaya subuh bangun. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh, setengah jam waktu asar, setengah jam waktu maghrib, belasah dah. Pasang Quran dulu, Abdul Rahman sudah dulu. Supaya dia tahu dah setengah jam lagi nak masuk sembahyang. Kita nak jadi golongan musyfiqin. Tengok anak kita nak beli kereta, ayah nak beli kereta kan? Ada duit ke? Duit ada, bayar muka ada. Kalau ayah tak top up sikit, kurang sikit bulan-bulan. Tak apa, ayah top up 100. 100 ya, handphone 100. Hang nak beli tu konvensional ke, riba ke, apa ke? Ambil hak Islamik punya. Islamik pun mahal ayah oi. Tak apalah. Janji selamat pada riba. Jangan duk kira belasah ya. Jarang pak tanya Islamik ke riba. Yang pak tanya sisi berapa. Anak beli Mybi. Ni dia punya ni dia pushback ke tak pushback. Dia tanya pushback ke tidak. Minyak kuat tak makan. Dia tak makan pak oi, dia telan. Oh. Cuba kita jadi musyfiqin. Bila anak kita nak menikah, wah mari calon suami dia. Panggil dia mai. Dok. Orang mana? Kek Jamboi. Kerja? Tengah duk cari. Oh. Mak pak ada lagi? Ada. Subuh dia mayang? Mayang. Berapa rakaat? 8. Subuh 2. Oh, sini 2 lah. Tempat saya 8. Kalau hak ni tuan-tuan jadi menantu lebuh. Dengan tuan-tuan buat sembahyang subuh buat 8 rak. Sebab tu kalau kita nak jumpa anak-anak kita balik dalam syurga, jom jadi musyfiqin. Benda hak betul-betul halal je masuklah badan anak kita. Hak haram ni tak boleh. Tanya lo, hak nak masuk dalam perut anak kita, yang nak masuk dalam badan anak kita ni, halal ke haram? Semua tanya. Hang makan mana? Kedai tu? Order apa? Mi kari?
Bukan hari tu pak dengar kata mi tu kari tubuh babi je pak. Dah dia DNA tak apa, DNA dia tukar apa oi. Oh sudah tuan-tuan. Dah hang ni hak halal pun jelas, hak haram pun jelas, tengah-tengah ada syubhat. Kalau benda tu kita tak tahu nak kata haram ke syubhat, halal ke haram ke, tu syubhat lah. Kedai Pak Mat hujung tu halal kompong. Mi pun dia buat sendiri, ayam pun dia sembelih sendiri, mi kari apa semua dia hampir beli kedai dah. Tapi tak syok awak. Wifi tak ada kedai dah. Tak syok apa? Awak aircon tak ada. Tak syok apa? Tak standard. Saya nak hak standard pak. Kedai Pak Mat apa ada? Kursi pun karat. Biar kursi karat tak apa, janji halal masuk dalam perut hang. Semua benda kita pastikan halal. Makan, minum, ubat yang nak masuk dalam badan, pastikan halal. Yang ni yang kita nak ni, musyfiqin ni. Tapi dia kata darurat ustaz. Lah. Janganlah bagi alasan macam tu. Jangan bagi alasan macam tu. Yang nak tanggung kita sampai ke hari kiamat ni kita. Orang boleh kata ni boleh. Bukan dia nak tanggung. Sebab ada orang kata dosa mereka tanggung tak? Mereka kata boleh, mereka tanggung. Yalah mereka tanggung, tapi beban yang hang nak tanggung hang. Silat-silat tak boleh jumpa syurga weh. Benda haram dalam badan. Sebab tu saya kata tadi, jadilah musyfiqin. Bukan setakat benda, perangai. Semua benda yang kita fikirkan itu ialah benda yang tidak menyebabkan kita dan ahli keluarga kita diazab di hari kiamat. Oh, maknanya teruk betul Ustaz nak jaga Ustaz. Tak teruk . Kita jaga semayang elok-elok. Jaga dia Quran elok-elok. Jaga halal haram elok-elok. Anak kita tengah bertunang, jaga elok-elok. Tu Nabi mana tu? Keluar Ustaz. Dengan siapa? Dengan Abang Bidin. Berapa orang? 2. Tak boleh. Ayah tak boleh pun nak nikah lagi bulan depan. Nikah tak nikah. Lepas nikah keluar. Mau nak keluar cari baju pengantin. Baju pengantin apa? PKP. Tak ada pengantin apa lah. No, jalan-jalan. Itu bawa ayah. Pergi dengan ayah. Tunang driver. Ayah duduk sebelah. Tunang perempuan belakang. Dah. Masalah. Mana tengok wayang. Tak apa, ayah pergi sekali. Tunang sebelah ayah. Hang sebelah ayah. Ayah duduk tengah-tengah. Kalau tunang nak khabar ayah. Aduh. Tak boleh semua. Kalau semua tak boleh, nikahlah. Nikahlah bagi halal semua. Tu nama dia musyfiqin. Tapi nampak macam kolok je Ustaz. Biar kolok, janji masuk syurga. Tapi nampak macam kontrol sangat Ustaz. Biar kontrol, janji masuk syurga. Tapi nampak macam apa? Macam janji masuk syurga. Nak masuk syurga? Nak, kalau nak ikut. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita belajar malam ni. Nama dia musyfiqin. Aku tak nak diazab. Aku nak hidup bahagia di hari kiamat. Maka musyfiqin tu sekarang dalam dunia. Biarpun susah, biarpun payah, biarpun banyak rintangan, tak apa. Kena bertahan. Kena kuat semangat dalam rumah tangga ni. Supaya kita boleh jumpa balik anak-anak kita dalam syurga. Kalau anak kita hari ni terlibat dengan benda-benda tak elok, jangan kata terus-terusan dia tak elok. Jangan. Dia boleh berubah tuan-tuan. Ada anak mai jumpa saya 12 tahun. Dia apa nama ni? Rokok sehari 2 kotak. Sehari 2 kotak. Yang mak duk kerja basuh pinggan kedai kopi. Dia belasah 2 kotak. Tak bagi mengamuk. Ada yang hisap dadah tuan. Bawa pisau ni. Duk ugut mak. Wah ni. Dia tinggal kat saya seminggu. Budak. Ustaz tolong tengok anak. Saya tinggal kat Ustaz lah. Saya kata lagi dia tak pisau ada aku pula. Kalau mak dia pun dia letak pisau. Aku lagi dia rodok pula. Masuk area metro pula.
Tapi saya ni pandang baik dengan orang. Sebab apa? Sebab kalau Sayyidina Umar yang garang pun boleh lembut dengan Quran, takkan anak kita tak boleh lembut dengan Quran. Saya pegang yang tu. Dulu saya ambil budak-budak hak nakal ni. Saya bagi tempoh 3 bulan. Saya kata 3 bulan kita lembutkan dengan Quran. Kalau saya gagal makcik ambil balik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita kemahkan diri kita dengan agama, kemahkan diri kita dengan akhlak. Mudah-mudahan Allah pelihara anak kita. Buruk macam mana pun, dia anak kita. Dia zuriat kita. Kita berpeluang lagi jumpa dia berkekalan selama-lamanya dalam syurga. Sekadar itu tuan-tuan, kita jadi musyfiqin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.